Okey, seterusnya konsep khilafah atau khalifah. Okey, so peranan sains dan teknokrat Muslim sebagai khalifah. Kita tengok apa makna perkataan khalifah ni daripada kalau tengok pada sudut bahasa, dia berasal daripada perkataan Arab khalafa, iaitu orang yang menggantikan orang lain. Okey, so dia tengoklah menggantikan orang lain sama ada daripada sudut bahasa dia sama ada kepada yang tiada atau yang telah mati, atau menggantikan tempat bagi orang yang tak mampu, atau menggantikan tempat seseorang untuk memuliakan. Okey, so daripada sudut istilah, khalifah ini adalah manusia yang dipilih Allah SWT sebagai penggantinya untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi ini dengan menjalankan syariat Allah, sama ada di peringkat individu, keluarga, masyarakat dan negara. Okey. So, ada satu ayat firman Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey. So, apa tanggungjawab khalifah? In general, tanggungjawab khalifah ni sama dengan terpakai buat jin dan manusia. Okey, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Okey, so berkaitan dengan peranan khalifah yang berkaitan dengan sains dan teknokrat Muslim sebagai khalifah, tujuannya ada 3 yang kita boleh simpulkan secara general lah. Yang pertama, memakmurkan bumi. Kedua, menjalankan aktiviti sains. Dan ketiga, menyebarkan Islam. Okey, so bila kita cakap saintis dan teknokrat Muslim ni menyebarkan Islam melalui penemuan hasil-hasil sains itu. Okey, so saintis dan teknokrat Muslim bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan. Dan saintis dan teknokrat Muslim juga haruslah berwibawa, berinovasi dan beretika mengikut syariat Islam. Pentingnya saintis Islam ini adalah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Kita tak naklah hasilkan sesuatu yang memberi mudarat kepada manusia. Kita nak hasilkan sesuatu yang boleh menjadikan bumi ini lebih baik, menjadikan manusia ini lebih baik. Okay. Konsep yang seterusnya adalah tazkiyah. Tazkiyah ini mudahnya pembersihan atau penyucian jiwa. Okey, so ahli tasawuf merujuk tazkiyah kepada bersih daripada sifat keji dalam diri dan kezaliman lahiriah. Okey, ada 2 cara tazkiyah ni. Satu, membersihkan diri daripada sifat yang tercela kerana ianya adalah najis maknawi yang menghalang untuk kita sampai kepada hasrat Allah. Maknanya kalau kita ada dosa, kita susah nak faham apa yang Allah ada, apa hikmah yang Allah letakkan. Yang kedua, menghiasi jiwa dengan sifat-sifat mulia sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Okey, so satu, kita tengok tazkiyatun nafs, tazkiyah membersihkan jiwa. Okey, firman Allah Taala, yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. The day when wealth and children, maknanya hari yang kekayaan dan anak-anak itu tidak akan mendatangkan manfaat kepada manusia kecuali yang datang dengan hati yang tenang. Maknanya hati yang tenang itulah satu bentuk tazkiyah, tazkiyatun nafs. Okey, so implikasi tazkiyah ni dalam kepada saintis dan teknokrat Muslim adalah bersih daripada sifat mazmumah dan mengamalkan sifat mahmudah. Mazmumah ni satu yang buruk, mahmudah ni satu yang baik. Itu juga dapat mengawal hawa nafsu dan emosi diri demi kepentingan manusia. Maknanya kalau kita buat satu kajian itu atau kita buat satu produk itu, ia adalah demi kepentingan manusia. Dan dengan adanya tazkiyah ini, kita akan lebih berlapang dada dan istiqamah dalam semua pekerjaan kita. Okey, seterusnya ubudiyah. Okey,
ubudiyah ni ringkasnya pengabdian diri kepada Allah SWT. Okey, so mengabdikan diri semata-mata kerana Allah SWT dengan meletakkan setiap kerja yang dilakukan sebagai ibadah yang memperolehi ganjaran pahala di akhirat. Okey, tadi kita dah baca ayat ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Okey, so inilah tujuan sebenar mengapa Allah SWT menciptakan manusia dan jin, iaitu menciptakan kita lah. Okey, so kejadian kita ini adalah membawa satu tugas besar yang mesti dilaksanakan, iaitu pengabdian kepada Allah SWT. Dan pengabdian ini secara mutlak, okey, hanya kepada Allah SWT. Dan hal ini merupakan perkara pokok dan tidak boleh bersekutu dengan perkara lain. Okay, tadi refer balik kepada surah Al-Ikhlas yang kita dah baca tadi, yang kita dah bincangkan tadi. Okey, konsep ubudiyah macam kita cakap tadi, pengabdian diri semata-mata kerana Allah. 3 skop ubudiyah: tunduk hati kepada Allah dalam apa sahaja yang dilakukan. Maknanya apa sahaja yang kita lakukan, kajian yang kita lakukan, robot yang kita nak buat, kita tunduk hati kepada Allah. Yang kita nak buat tu semata-mata kerana Allah. Okey. Dan kedua, taat kepada Allah tanpa rasa berat. Maknanya kita nak solat, kita tak rasa berat. Kita nak puasa, kita tak rasa berat. Maknanya itu ada satu keseronokan dalam melakukan ibadah itu. Dan yang ketiga, yang paling yang mungkin selalu orang lupa adalah bertawakal kepada Allah. Kalau kita buat kajian atau kita buat, even kita belajar, kita nak exam, kita dah usaha sebaik mungkin, akhirnya kita bertawakal kepada Allah. Okay. So, implikasi ubudiyah kepada saintis dan teknokrat Muslim, dengan adanya ubudiyah ini diharap saintis dan teknokrat Muslim menjadi patuh dengan peraturan Allah. Okay. So, saintis dan teknokrat Muslim juga mempunyai matlamat yang jelas dan tahu tujuan hidupnya adalah untuk mencari redha Allah. Kita juga tidak akan merasa berat dalam menjalankan pengabdian kepada Allah dan menambah keimanan melalui kajian dan pendidikan yang dijalankan. Maknanya kita buat kajian tu, kita dapat kaitkan, ini ada dapat rasa dekat dengan Tuhan. Melalui apa-apa kajian yang kita lakukan, melalui apa-apa produk yang kita hasilkan, kita dapat merasa lebih dekat dengan Tuhan. Okey. Okey, itu saja untuk minggu ni, insya-Allah. Sekarang sebarang persoalan, pembincangan kita boleh bawa dalam kelas small split group kelas S2, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf segala terkurang tersalah bahasa. Terima kasih.